لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita ingat kita berhenti di sini bulan satu. Kita boleh berbuat. Sambung balik dalam pembacaan kita ni sebagai memperingati sesama kita. Sebab bagi sujud, sebab sujud, asbab. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'adami fid darain amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zahid atau sujud itu 3 perkara. Pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zahid sekalian yang takut. Yang kedua, gemar pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama, dan zahid yang terjadi daripadanya, zahid sekalian yang harap dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Wallahu a'lam. Sebab saya ambil daripada kitab lain yang syarah kepada kitab ni lah. Sebab-sebab zuhud. Ketahui olehmu bahawa sebab-sebab zuhud tu ada 3. Sebab zahid atau zuhud itu ada 3. Yang pertama, takut kepada api neraka. Maknanya kita rasa zuhud kerana kita takut kepada api neraka, ataupun istilahnya al-khawf. Yang kedua, suka kepada nikmat akhirat. Suka kepada nikmat akhirat. Maksudnya dia tahu nikmat akhirat yang akan dia dapat daripada ilmu yang dia ada, dan dikatakan inilah zuhud peringkat semua orang yang harap ataupun ar-rajah, iaitu nak kepada nikmat akhirat. Melakukan ibadat dengan diiringi harap lebih afdal daripada ibadat dengan diiringi takut, kerana harap nanti akan menatijahkan cinta. Kita buat ibadat tu kerana kita mengharapkan rahmat Allah, lebih baik daripada kita buat tu kerana takut. Kita buat kerana kita hendakkan nikmat, kita hendakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya ialah membesarkan diri, yakni memastikan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling kepada selainnya kerana menyucikan hati daripada makhluk yang menghinakannya. Inilah zuhud yang lebih tinggi daripada kedua-dua tadi, dan inilah zuhud para arifin. Zuhud arifin. Arifin ni apa dia? Arifin ni adalah orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah. Ibnu Ujaibah berkata, zuhud orang awam kita biasa ni ialah meninggalkan apa-apa yang lebih daripada keperluan. Zuhud kita orang awam ni, kita tinggal benda yang keperluan. Zuhud orang khawarij ialah meninggalkan apa-apa yang menyibukkan diri daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Ibnu Jaibah kata, kalau orang awam yang kata zuhud tu, dia tinggal benda yang keperluan. Itu orang awam. Tapi
bagi golongan Al-Khawarij ialah meninggalkan apa-apa yang menyibukkan diri dia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Dalam semua hal dia tinggal, dia lebih suka untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut orang yang khawas ialah menjauhi pandangan daripada selain Allah pada setiap waktu. Maknanya takarrub ila Allah. Orang yang subut ni. Subut merupakan sebab untuk sampai kepada Allah, kerana hati tidak akan sampai kepadanya jika masih bergantung kepada sesuatu yang dicintai, sesuatu selain yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud merupakan sebab untuk sampai kepada Allah. Kita letak diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendekatkan diri dengan kepada Allah, kerana hati tidak akan sampai kepada Allah jika masih bergantung kepada sesuatu selain yang dicintai Allah. Maknanya kalau hati kita masih ada lagi perasaan selain daripada Allah, itu maknanya kita tak sampai lagi kepada tahap zuhud yang hakikat zuhud yang sebenar. Tapi kita orang awam seperti yang disebut oleh Ibnu Mujaibah kata, tekad tinggal benda-benda keperluan saja. Benda-benda keperluan kita tinggal. Cara mencapai zuhud mengikut orang sufi. Disebut juga diceritakan dalam syarah kepada kitab ni, kitab penawar bagi hati ni. Disebut tentang mengetahui bahawa dunia hanyalah bayangan. Ini bagi orang-orang yang sufi, Dia kata dunia hanyalah bayangan yang akan hilang dan khayalan yang palsu. Dunia ni semua kita akan tinggal. Dunia ni yang kita tinggal. Sebab tu ada satu persoalan. Ada seorang guru tanya, yang kata dunia tu apa? Tanya kepada anak murid yang kata dunia tu apa? Maka dia pun menjawab, dunia ni ada hal kita nampak semua. Hakikatnya dunia ialah apa yang akan kita tinggal. Itu semua dunia. Sebab itu istilah yang kita sebut meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirat ialah apa yang akan kita bawa. Yang kita nak bawa ke akhirat, itulah akhirat. Amalan-amalan kita itu akan kita bawa ke akhirat. Sebab itu mengetahui bahawa dunia hanyalah bayangan yang akan hilang dan khayalan yang palsu. Orang yang meninggalkannya akan pergi ke alam baqa. Yang meninggal dunia, kita akan masuk ke satu alam yang nama dia alam baqa. Alam baqa. Di setengah tempat saya dah habis kitab ni, kitab penawar bagi hati ni. Saya buka, saya baca buku tentang malam pertama di barzakh. Malam pertama di barzakh oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Malam pertama di barzakh menceritakan tentang macam mana keadaan hari pertama kita berada di alam barzakh. Saya yang pilih buku itu bukan pasal apa. Ada masa di Sepuga dulu, ada pengetua saya pencet, Cikgu Badri, dia pencet, dia hadiah dekat saya buku Malam Pertama di Syurga. Memang seronok. Baca cerita malam pertama di syurga ni memang syok. Hak indah-indah saja. Tapi terfikir pula, sebelum kita nak pergi ke syurga, gerbang pertama yang kita nak masuk ialah barzakh. Ada cerita tentang malam pertama di barzakh. Rupanya tengok dalam internet ada buku yang diterjemahkan oleh Ustaz Aziz Dusuki. Sahabat Dusuki. Dia terjemah buku ni. Rupanya macam-macam yang kita akan tempuh pada malam yang pertama kita ditinggalkan di alam barzakh.
Itu gerbang pertama kita. Gerbang pertama